Ni panjang ni bab ni. Bab ni sebab tidak ada dalam kitab lain hadis ni yang lebih detail daripada hak ni dalam bab salatul khauf. Hak ni paling detail. Abu Daud ini paling detail. Orang lain tidak sebut gini mo. Kalau dalam bab salatul khauf ni dalam Abu Daud lah paling di antara kitab-kitab hadis ni. Tak apalah kita terjemah tu. Babun apabila seseorang itu bermukim di bumi musuh ataupun di negeri musuh, yaqsuru, dia boleh mengqasarkan sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Tabuk selama 20 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqasarkan sembahyang. Dan ini semasa di situ. Abu Daud berkata, perawi selain daripada Ma'mar tidak mengisnadkannya. Perawi selain daripada Ma'mar tidak mengisnadkannya, bahkan meriwayatkannya secara mursal. Bab salatil khauf. Ini bab sembahyang khauf. Dan bab orang yang dalam setengah nuskah ni kata qala Abu Daud, ada sini. Abu Daud berkata, orang yang berpendapat yusalli bihim, yakni imam bersembahyang dengan pengikutnya, askarnya, dalam keadaan mereka itu dua saf. Ada dua saf. Fayukabbiru bihim jami'an, imam bertakbir bersama dengan mereka semua sekali, kedua-dua saf itu. Kemudian dia rokok dengan mereka sekali juga. Kedua-dua saf tu rokok sekali dengan tu imam. Thumma yasjudul imam, kemudian imam sujud bersama dengan saf yang mengiringi imam, yang saf yang pertama. Sedangkan saf yang satu lagi, yang kedua itu berdiri mengawal mereka, dengan maksud mengawal mereka. Fa idza qamu, bila mereka sudah bangun, yang daripada rokok tu, sajadal akharun alladzina kanu khalfahum. Bila mereka itu sudah bangun, yakni daripada rakaat yang pertama tu, sujudlah yang lain-lain itu, yang berada di belakang mereka, yakni hak berada pada saf yang kedua. Kemudian mundur ke belakang saf yang mengiringi imam itu. Dia mundur ke tempat saf yang kedua tu, dan hak saf yang kedua tu naik ke depan. Mana masuk dalam saf yang pertama. Hak saf pertama tu turun ke belakang. Kemudian imam rokok, yakni dengan hak saf yang kedua tadi, bila dia naik ke depan. Mereka semua rokok, kemudian dia sujud, dan sujud juga saf yang mengiringi imam. Sedangkan yang lain tu, yang mula-mula tu pada saf yang pertama tu, gelip belakang dah. Hak tu yahrusunahum, mengawal mereka. Apabila imam duduk, wasaffu alladhi yalihi, imam dan saf yang pertama yang mengiringinya tu duduk, sajadal akharun, barulah hak duduk pada saf yang kedua tu sujud. Lepas tu mereka pun duduk semua sekali bersama-sama dengan tu imam ni, semuanya duduk. Lepas tu imam pun memberi salam kepada mereka semua, yakni beri salam itu sekali dengan tu imam lah, semua mereka tu. Gitu caranya. Itu satu bentuk sembahyang khauf. Qala Abu Daud, hadza qaulu Sufyan. Jadi hak saat ni adalah pendapat Sufyan, Sufyan Ats-Tsauri, pendapat dia. Itu penjelasannya. Tajuk dia tu panjang lah. Dia mari pendapat Sufyan Ats-Tsauri, lepas tu baru dia mari riwayat dengan sanadnya. Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Ayyash Az-Zuraqi, katanya kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Usfan. Orang-orang musyrikin dipimpin, diketuai oleh Khalid bin Al-Walid. Pada masa itu Khalid tak Islam lagi. Kami pun bersembahyang zuhur. Maka orang-orang musyrikun berkata, kita telah mendapat peluang untuk memukul mereka secara curi, ataupun dalam keadaan mereka leka. Kita telah mendapat peluang kealfaan mereka, kata orang kafir. Kalaulah kita serang mereka ketika mereka sedang sembahyang, maka kita akan dapat mematikan mereka semua. Gitulah kira-kira.
Fanazalat ayatul qasr, maka turunlah ayat qasar di antara sembahyang zuhur dan asar. Bila tiba waktu asar, Nabi SAW bersembahyang dengan menghadap kepada kiblat, dan orang-orang musyrikun berada di hadapan mereka. Maknanya kira menghadap kiblat tu, orang musyrikun membelakangi kiblat lah, menghadap orang Islam ni kiranya. Lepas tu di belakang Rasulullah ada satu saf diri di belakang Rasulullah, dan satu baris, satu baris lagi ada di belakang pada saf yang pertama tadi. Maknanya dua saf lah. Faraka'a Rasulullah. Inilah yang Sufyan tadi pegang tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rokok, dan mereka semua rokok sekali. Saf yang pertama dan saf yang kedua rokok sekali dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Sujud juga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang mengiringinya. Yang ni pada saf yang pertama. Waktu tu sujudlah, saf yang pertama tu sujud sekali dengan Nabi. Dan yang lain, yang ni yang berada pada saf yang kedua tu berdiri dalam keadaan mengawal mereka, menjaga mereka. Apabila Nabi SAW bersembahyang dua sujud dengan golongan daripada saf yang pertama tu, dan mereka pun bangun. Mereka pun bangun. Hak saf pertama ni pun bangun. Sajadal akharun. Hak saf yang kedua yang tak sujud lagi tu, dia sujud. Sajadal akharun, yang berada di belakang mereka. Yang ni pada saf yang kedua yang berada di belakang saf yang pertama tu lah. Bila hak ni bangun, saf yang pertama dia bangun, baru dia mau tu sujud. Sebab bila bangun tu dia boleh tengok lah musuh tu. Jadi hak saf yang kedua tu sujud, sebab mereka tak sujud lagi. Lepas pada selesai sujud tu, thumma ta'akhkhara as-safful ladzi yalihi. Saf yang pertama dia mundur ke belakang, ke tempat saf yang kedua. Dan hak saf yang kedua tu tampil ke hadapan, ke tempat saf yang pertama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rokok. Jadi hak yang saf yang kedua tu jadi saf yang pertama dah lah. Pada rakaat yang kedua tu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rokok. Mereka pun rokok semua sekali. Saf yang pertama, saf kedua pun rokok. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, dan sujud saf yang mengiringinya. Hak mula-mula tadi dalam rakaat yang pertama tu saf yang kedua. Ni sudah jadi saf yang pertama, hak tu sujud sekali dengan Nabi. Sujud sekali dengan Nabi. Yang lain-lain itu mengawal mereka. Yang ni hak tadi dalam rakaat yang pertama tu duduk pada saf yang pertama, sekarang ni duduk pada rakaat yang kedua, dia kawal. Bila Nabi sujud, dia tak sujud lagi. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, jadi untuk tahiyat tu lah, bersama dengan saf yang mengiringinya, bersujudlah. Yang ni saf yang di belakang, saf yang kedua tu. Kemudian mereka pun duduk sekali dengan Nabi. Pada tahiyat tu duduk sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bila habis selesai baca tu, pada ketika duduk tu, beri salam kepada mereka semua. Pada dalam keadaan mereka berjemaah sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam tu pun beri sekali lah, kira-kira sembahyang biasalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang lagu ni di Usfan, dan dia bersembahyang juga lagu ni di pada hari Bani Sulaim, yakni peristiwa yang berlaku dengan Bani Sulaim. Abu Daud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Ayyub, Hisham, dan Hisham daripada Abi Zubair, daripada Jabir. Makna hadis ni, yakni dari segi makna dia sama, walaupun lafaz dia ada berbeza, juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga hadis ini diriwayatkan oleh Daud bin Husain daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas, yang ini berhenti setakat Ibnu Abbas. Demikian juga Abdul Malik bin Atha beriwayatkan daripada Jabir. Demikian juga Qatadah beriwayatkan daripada Hasan, daripada Hittan, daripada Abi Musa, yang ini sebagai perbuatan Abi Musa. Abu Musa al-Asy'ari buat lagu tu. Ini riwayat daripada Qatadah, daripada Hasan. Demikian juga riwayat Ikrimah bin Khalid daripada Mujahid, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga riwayat Hisham bin Urwah daripada ayahnya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qaulu ats-Tsauri. Imam Abu Daud kata, inilah pendapat ataupun mazhab Sufyan ats-Tsauri. Lagu itulah. Di waktu mari saat ni banyak tarik ni. Orang ni kata lagu ni juga, orang ni riwayat lagu ni juga. Nak ayatnya banyak sokongannya riwayat ni. Banyak lagi turut dia. Jalan riwayat tu banyak menceritakan benda yang sama. Lagu mana? Lagu saat ni lah. Itu bentuk yang pertama. Habis itu. Baru man qala yaqumu saffun